yang dapat menguasai 5 negeri pada ketika itu sebenarnya kemenangan yang ada latarnya. Dia bukan kerana kita masuk parti 5, 7, 8 bulan bertanding kita menang. Dia bukan tanpa latar perjuangan. Saudara YB Azmin ceritakan keadaan dia terlongkap. Siri demonstrasi mahasiswa, siri demonstrasi rakyat sebelum itu cukup banyak. Sebab itu saudara, pemilihan pilihan raya nanti itu bukan soal nak memilih 222 wakil rakyat, ahli parlimen. Kita selalu berfikiran begitu. Kita pergi demo, kita buat demonstrasi, kita himpun rakyat. Objektif kita yang terakhir untuk hanya pilih 222 sahaja wakil kepada ribu-ribu dan juta-juta nasib rakyat Malaysia. Sebab itu saya tak nampak jalan. Dan kita dah jelaskan ada 2 tunjang penting rejim yang harus dipatahkan. Tunjang pertama apa? Tunjang pertama yang harus dipatahkan oleh kerajaan baru kelak adalah dasar ekonomi lapuk mereka. Itu tunjang pertama. Sebab itu saya masih ingat ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar daripada penjara, antara yang pertama beliau lancarkan adalah agenda ekonomi baru. Agenda ekonomi Malaysia. Agenda ekonomi Malaysia ini tujuan dia untuk menandingi dasar ekonomi baru yang sudah 30 tahun menjadi dasar dan semangat ekonomi kepada negara ini. Dia ada sedikit beberapa penyesuaian di dalam agenda ekonomi Malaysia. Jadi kita semua, saya percaya rakyat tentu harap agenda ekonomi Malaysia ini harus diteruskan dengan cara pakatan, dengan pimpinan yang ada, yang melihat derita rakyat daripada awal itu, supaya draft dan melancarkan satu agenda ekonomi baru yang lebih sesuai untuk zaman sekarang. Itu saya rasa Pakatan tidak ada pilihan untuk tidak buat. Kena buat dan teruskan. Dia bukan hanya hal untuk menjelang pilihan raya. Ini perjuangan ni soal ekonomi ni saudara. Ini bukan soal nak kasih tayar teksi. Ini lebih daripada itu. Kalau sistem ekonominya itu sudah betul, pada landasan yang betul, dengan sendirinya driver teksi itu boleh beli tayar sendiri. Kerana sistem ekonomi kita parah, ada masalah, maka driver teksi terpaksa meritih-ritih supaya kerajaan kasih tayar 4 biji. Itu bukan masalah teksi, itu masalah sistem ekonomi kita. Kedua yang saya nak jawab kepada Najwan, 30 tahun saudara, dasar ekonomi baru langsung tidak disemak semula. Selepas peristiwa 13 Mei 69, tahun 1971, Tun Razak buat 2 perkara. Satu, dasar ekonomi baru. Kedua lagi, Tun Razak buat apa? Adalah dasar kebudayaan kebangsaan. Tetapi 30 tahun sampai sekarang, hampir 40 tahun, dasar kebudayaan kebangsaan tidak pernah disemak. Kerana itu, 2 hal ini menjadi tunjang untuk drive sesuatu kerajaan, pemerintah dan rakyat itu untuk mencapai matlamatnya. Dengan dasar yang melampau 30 tahun ini, tak mungkin kita boleh capai dan pergi lebih jauh daripada apa yang kita ada sekarang. Sebab itu, pemerintah yang ada, rejim yang ada gagal. Kerana rejim ini memakai kaedah dan cara yang lama. Tapi saya rasa, saudara, saya bukanlah orang politik sangat. Nanti orang kata Hasbi ni politik sangat ke apa, tidak. Saya bercakap beginilah dengan teman-teman dan kawan-kawan. Ada tak ada Putrajaya, dapat tak dapat Putrajaya, 2 dasar ini, dasar ekonomi baru dan dasar kebudayaan kebangsaan, Pakatan Rakyat harus semak segera. Jangan tunggu dapat Putrajaya baru kita nak semak. Tak dapat pun kita semak. Begitu. Jadi saya nak komen sikit saudara mengenai 1998. Saya masih ingat reformasi di Malaysia ini tercetus bersekali dengan di Jakarta, di Indonesia. Tempoh 15 tahun ini,
tak ada satu rakyat di dunia yang begitu bersabar berjuang sebegini panjang untuk menjayakan satu proses perjuangan reformasi untuk ambil alih dan ganti kerajaan. Di Mesir tidak makan masa sebegini lama. Indonesia setahun lebih tukar di waktu ekonomi dia jatuh, dan berseiring dengan kita Soeharto tumbang. Tapi di Malaysia orang kita ni jenis sabar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan sekarang 15 tahun saudara. Dan saya rasa waktu yang cukup untuk rejim, tak ada alasan untuk mereka tidak ditukar dalam pilihan raya akan datang. Jadi saya dah sentuh mengenai 2 dasar penting yang ada dalam pemerintahan yang harus kita semak semula, iaitu dasar ekonomi baru dan dasar kebudayaan. Sebab saudara, kalau saya ramai kawan-kawan wartawan dekat utusan, saya pun ramai kawan-kawan wartawan dekat Berita Harian Arus Perdana, saya tak sampai hati nak serang lebih-lebih. Sebab dia kata macam mana dia dah kerja memang macam itu. Mahathir beri komen bahawa demonstrasi pada KL 112 tu nak tumbangkan kerajaan. Memang takkan demonstrasi tu nak dibuat untuk suka-suka puji-puji dia. Memang demonstrasi tu dibuat towards ke arah untuk menumbangkan kerajaan yang ada. Itu kita jelas. Mahathir tak jelas, itu dia pasal. Jadi saya rasa yang kita marah sangat dengan Mahathir ni kenapa? Yang 22 tahun di pemerintah ini, dengan dasar yang dimanipulasi itu tadi, yang lahir itu apa saudara? Yang lahir adalah satu proses pembodohan besar-besaran kepada rakyat Malaysia. Dia guna media untuk menutup penipuan. Dia guna media untuk mencapai kemenangan dengan cara termasuk yang paling kotor, termasuk kes di Sabah yang 1-2 hari ini kita baca di media. Dan saya boleh terima pimpinan yang disusun oleh satu jawatan kuasa akhirnya dipetik oleh Timbalan Perdana Menteri sebagai pimpinan subsidi. Dan buat lintas langsung di dalam media perdana dan namakan dengan pimpinan subsidi. Apa jenis pembodohan ini? Ini pembodohan yang sangat kita dah tak boleh terima. Memalukan pribadi orang sampai tak ada batas. Jadi dalam masyarakat yang ada agama dan ada tamadun seperti kita dan ada budaya, apa lagi alasan untuk kita menolak rejim yang ada sekarang kalau tahap memalu dan membodohkan orang sampai tahap ini? Tak ada alasan untuk kita terima rejim yang ada. Saya rasa itu dah keterlaluan, dah tak bertamadun sifatnya. Ya, tapi kalau kita cakap dengan rejim, memang rejim mana-mana pun dia tak bertamadun. Jadi itu perkara biasa. Kan? Tapi dan akhir sekali saya nak sentuh, saudara, polis tak ada 12 hari bulan. Betul, kita bersetuju untuk terima kasih kepada polis. Tetapi tanpa kekuatan rakyat yang force again and again, lagi terus untuk beri tekanan pada kekuasaan, tak mungkin polis akan bersikap selembut itu. Kita perlu ucap kepada ketua polis, tetapi kerana tekanan rakyat 15 tahun itulah, maka polis pun dah tak berdaya untuk mendengar dan patuh kepada kekuatan polis. Dan saya rasa setakat itu dulu, saudara dan tuan. Terima kasih. Terima kasih. Baik.